Maka manakala diperoleh segala perkara ini, maka harus ia ijbarkan dia. Maka jika tiada diperoleh segala syarat ini, maka tiada sah nikahnya itu, jika ada kurang satu daripada segala syarat yang tiga perkara yang dahulu itu. Maka manakala, maka tak kala ataupun apabila didapat segala perkara ini, maknanya syarat-syarat al-fahdah, ini maknanya segala syarat-syarat untuk ijbar, maka harus ia wali ijbar paksa akan dia perampai tu. Mana harus sah, boleh ia memaksakan akan dia akan perampai tu. Sah. Kalau cukup syarat tersebut sah. Apabila sah ijbar, maka sah ni sah nikah. Maka jika tiada diperoleh segala syarat ini, kalau sekiranya ialah tidak dapat syarat-syarat tersebut, syarat ini mana syarat al-fahdah, ini mana al-fahdah, maka tiada sah nikahnya. Tak sah nikah. Tak sah nikahnya. La ala sawab, maka tidak sah ijbarnya. Dabik la ala sawab, maka tidak sah ijbar, maka tidak sah nikah. Dabik itu la ala sawab, tiada sah ijbarnya, bahkan haram. Tetapi nikahnya sah. Nikahnya sah. Sebab kita jangan lupa, dia sebut dahulu ni, maka harus syarat ini adalah harus mengerjakan jua. Tidak syarat sah ni, sah nikah. Nampak? Bukan syarat nak sah nikah, hanya bagi syarat nak sah buat kerja, kerja sahaja. Tiba-tiba sini nyatanya maka tidak sah nikahnya, tu masalah tu. Maka tiada sah ijbarnya, tu yang betul. Kita tak salah. Baik. Dobit molek lah kita. Tapi lah ni tak apa, sebabnya live ada, tapi takut kita malah dengar. Bahasa dengar puah dah, bahasa itu dah kadang nak dengar semula pun. Sebab tu dobit molek domai. Maka tiada sah nikahnya, mana tidak sah ijbarnya. Adapun nikah sah. Lebih gitu nah. Maka al-sawab tiadanya sah ijbarnya. Lepas tu nak tambah bahkan haram, ataupun tetapi haram. Jenis haram nak ijbar, dan nikah itu sah. Nikah tu sah. Nikah sah, jumlahnya ijbar tu haram. Paksa tu haram. Kalau nak paksa anak nikah cara gitu, hukumnya haram. Tapi tetapnya sah. Maka tiada sah ijbarnya, bahkan haram, dan sah nikahnya. Patut gitu. Ataupun mungkin kita itu jatuh banyak. Kemungkinan kita tu jatuh banyak sebenarnya, maka tiada sah ijbarnya. Itu patut gitu. Bila mengatakan tidak sah ijbar tu, jika ada kurang satu. Tengok sini, maka jika tiada diperoleh segala syarat ini. Tiba-tibanya jika mari buat apa pula? Sebabnya sebut dah ni ke? Kalau tak ada syarat tu. Mengatakan ialah tidak sah ijbar. Bukan hari itu jika ada kurang. Mana jika didapati, ada mana didapatikan kurang satu daripada segala syarat yang tiga perkara yang dahulu itu tadi dah. Tiga syarat itu adalah bukan syarat sah. Hanya bukan syarat sah nikah, hanya syarat harus melaksanakan haji. Nak kerja saja. Pertama apa dia? Iaitunya jangan kurang mana mahar misi itu tunai. Yang pertama tunai. Kalau tidak tunai, sah nikah. Tapi haram. Mana paksa lah. Itu dia. Dan yang keduanya bahasa belanja negeri. Kalau belanja bukan belanja negeri, sah nikah, sah. Tapi ijbar tu haram, paksa tu. Yang ketiga adalah jangan laki-laki tu sangatnya tua masalah. Kalau ialah suami itu sangat tua, pak paksa boleh? Boleh. Tu masalah. Umur 70. Anak dia umur belas-belas. Pak nak paksa suruh nikah dengan itu. Paksa gitu. Boleh tak? Boleh. Haram cuma sangat tua sangat. Kalau 70 gagah lagi tak apalah. Tu. Dia tak agak dah tu. Masalah dah itu. Ataupun kaya masalah. Habis. Kalau tu maknanya kalau luput satu, hukumnya haram. Tapi sah nikah. Tetapi jika nikah dengan kurang daripada mahar misi, dalam hal gitu, dalam hal katanya bahasanya hukumnya ilahnya tidak sah ijbar tadi. Tetapi jika nikah dengan kurang daripada mahar misi, maka batal mahar musamma ju. Kata. Hak batal mahar musamma. Ini dia paksa anak dia.
Dia paksa anak dia nikah. Nikah tiba-tibanya lahnya mahar musamma tu tak siapa yang mahar misi masalah. Kurang. Sebab tu sini mana kurang pada mahar misi. Jadi dengan bahasanya mahar musamma tu murah. Hak yang sebut lain akad tu. Musamma hak sebut. Musamma mana tu mazkur. Hak yang dia sebut maknanya tu mah kahwin, hak dia sebut dalam akad murah sangat. Sepatutnya perempuan tu harga misi dia, harga upama dia, harga sepatutnya dia adalahnya 10,000. Pak nikah 8,000. Ada paksa nikah tak apa, biarlah anak aku nikahnya 8,000 badan dah. Padahal sepatutnya 10,000. Hak batal mana musamma tu? Hak musamma tu batal. Kalau lebih tak apa. Lebih tak batal. Masalah paksa ni lebih tak batal. Kurang batal. Batal mana? Batal musamma seboleh akad tu. Batal tu. Sebab tu dia terbatal. Ada. Maka batal musamma ju. Isi kamu seboleh akad tu. Tiada batal nikahnya. Nikah tak batal. Nikah tak batal dah. Sebab tu mana bukan syarat nak sah nikah. Hanya panggil syarat sah ibadah saja. Maka wajib atasnya atas suami habis. Maka wajib atasnya suami. Wajib apa? Mahru mislin. Isi kahwin sepatutnya. Hendak bayar semula dah. Bayar sepatutnya. Dan sunat bagi bapa atau nenek. Maknanya boleh mujbir. Apabila berkehendak ia bapa atau nenek, kahwin kehendak akan berkahwinkan anaknya yang bikir, yang dara, lagi balik. Lepas dah balik dah. Meminta izin. Fa'il baginya sunat ataupun naib fa'il. Bukan fa'il sebenarnya disunatkan. Sunat mana disunatkan? Yustahabbu. Atau sunnah. Naib fa'il tu. Sunat apa dia? Sunat meminta. Minta apa? Izin. Izin daripadanya anak. Minta. Kalau dia anak dia dah balik dah. Tiba-tiba nak paksa nak nikah anak dia, minta lah awalnya, afdalnya kita minta izin. Buat apa? Supaya baik hati. Supaya tak marah dah. Kalau lepas dah nikah, buat apa? Ayah nikah saya gini-gini. Ayah minta izin dah dulu ke? Supaya tidaknya timbul masalahnya perbalahan kemudian ni. Ini sunat. Dan izinnya itu mubtada. Dan izinnya bermakna izin anak yang bikir yang balik ke. Anak dara izin itu mamadalah dengan diamnya dengan dia. Maknanya boleh. Deh. Fatimah ada. Ayah nak nikah tu nak nikah awak dengan Kifli ni masalah. Jadi biasanya tu ya dah tu. Anak dara adalahnya diam tu izin dah. Kerana malu. Dia nak sore-sore malu. Ya lah ayah saya malu. Jadi itu faham dah. Anak dara minta izin adalah boleh diam. Ya betul. Boleh dah. Lain pada janda tak malu. Tu galik lah janda tu. Maka wakil wali yang mujbir itu seperti wali mujbir juga mubtada. Habis. Maka wakil wali mana wakil bagi wali yang mujbir itu khabar. Ialah seperti wali mujbir juga supo. Dah wali mujbir je wakil kau orang. Wakil kau tak imam. Maka tak imam supo dah hukum dia. Supo kau dah pada harus nikah dan lain nikah. Harus. Dia wakil dah ke supo. Nikah orang lain ke apa berlaku nah. Pak je boleh buat agama. Hak wakil pun boleh buat gitulah. Maka adalah balik itu habis. Maka adalah balik itu ada kalanya dengan sampai umurnya 15 tahun qamariyah. Ni tafsir sini. Maka adalah balik ini nak panggil orang tu balik itu ada kala mana terkadangnya balik itu ialah dengan sampai umur bagi seorang tu. Sampai 15 tahun qamariyah. 15 tahun qamariyah. Ini sebenarnya mana ibarat sampai. Ini bukan sampai sampurna. Ibarat sampai sini mana sampurna. Bukan sampai bukan maknanya balaga khamsah dah. Maknanya itu sampai itu mana sampai 15, mana sampai sampurna 15. Sampai sampurna dah. Sampai su' dah. Su' 15. Maksudnya 15 Bukan maknanya hari ini 14.
Akhir 14, esoknya 15. Esok tu tak. Bukan gitu. Sampurna 15 masuk 16 tu. Sampurna 15. Ini mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama. Adapun mazhab Hanafi adalah 18. Mazhab Hanafi balik umur adalahnya 18. Sekurang-kurang 18 tahun. Itu mazhab Hanafi. Dia panggil balik adalah 18 tahun. Kita 15 masuk 16 dah. Tak ada mari uzur, tak mari mimpi, tak biasa mimpi, tak biasa keluar mandi, semua tak biasa. Esok 16, ya. Esok tu ada dah panggil balik. Tapi kiranya umur tu kira boleh apa? Qamariyah yang maksudnya anak boleh. Mana kira tahun Qamariyah bukan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah tu ya tak ada kurang, tak ada lebih. Kalau panggil Syamsiyah hak kira matahari. Itu hak masalah tu, iaitu 365 hari, tak ada kurang, tak ada lebih dah. Itu Qamariyah, itu Syamsiyah, hak ni Qamariyah. Qamariyah tengok nak boleh. Boleh tu ada yang kadar kurang, ada kadar naik. Lebih gitulah. Sekurang-kurangnya 28. Tu dah. 28 hari, 29, 30. Itu boleh Islam kira hak tu. Tapi Islam kita hari ni baliknya kira nak raya ya. Nak raya, nak hari Arafah gitu hak kira nak boleh lain tak kira dah. Patutnya titik boleh dah kira. Nak kira nak boleh tu. Itu Qamariyah. Mana terkadang yang cukup umur 16. Maknanya cukup 15 masuk 16. Dan ada kalanya dengan ihtilam. Ihtilam sini asal mana ihtilam, mana mimpi. Mimpi keluar air mandi. Jadi apabila ihtilam terima mimpi keluar air mandi, maka dalam kitab yang dah tafsirkan murad kata ihtilam sini murad dia adalah keluar air mandi. Adalah keluar air mandi. Bukan maknanya mimpi. Dalam mimpi itu nampak apa? Nampaknya pacar air mandi. Ada pacar air mandi. Bangun tengok tak ada. Itu tak bukan murad. Bukan makna tu mimpi keluar air mandi, bukan mimpi nampak keluar air mandi. Jangan salah faham bahasa Melayu situ. Maknanya mimpi serta keluar air mandi ataupun ialah keluar air mandi tu. Yang naknya keluar air mandi, cuma keluar air mandi dengan cara mimpi galiknya. Sebab apa? Tu dalam hadis pengilah bahasanya Nabi sebut ihtilam. Kerana ialahnya orang tu manusia ni galiknya dia keluar air mandi secara mimpi. Dah banyaknya keluar air mandi secara mimpi dah. Apabila sampai umur balik auto dah tu galiknya mimpi, lepas tu keluar air mandi. Sebab tu ibarat ihtilam. Ibarat ihtiram. Tapi muraknya keluar air mandi lah. Sama mimpi atau tidak sama lah. Sehari. Dah. Tak ada tidur pun. Tapi keluar air mandi pacar. Lepas tu mana air mandi tu pacar tak acar tak kira. Air mandi panggil air lazat. Jadi air keluar yang adanya ilahnya yang ada berasa air tu. Yang nak keluar air mazi, air wadi, tu dak lah. Tu air kecing, tu dak. Air kecing, air wadi, air mandi tu. Yang naknya air mandi dia keluar ni bertolak dah. Main air dafik, mimma indafik dah tolak, pup dia tolak. Tak sebab air itu air mandi atau air mazi atau air wadi. Artinya dia keluar tidak pacar dah. Ni pacar. Dan keluar pula kita ada perasaan. Dan selepas keluar kita berasa lemah tubuh badan, rasa lemah lemat. Daripada dia keluar kita berasa lemat. Rasa lemah, rasanya tak erak. Tu air mandi. Lepas tu keluar air mandi katanya, ihtilam. Jikalau yang katanya ialah ihtilam jikalau tidak sampai umurnya sekalipun, walaupun tak apa umur lagi, tak apa 15 lagi. Dah tak apa 15 lagi. Tetapi sini dan sekurang-kurang masuk ihtilam, bukan istilam, ihtilam. Kita tak salah tu. Kalau istilam tu gini, istilam tu supaya kita pergi buat umrah ke, buat umrah buat haji ke, kita tawaf. Tawaf tiba-tibanya sunat kita nyalah kucuk tu hajat aswad. Hajat aswad. Tapi kita tak boleh siapa. Ramai orang masalah sunat kita istilam, labai tangan. Ada? Ada syarat tanya tu. Yang paling ada banyak orang paling ada. Tawaf tiba nak sampai hajat aswad dia paling gini. Lepas tu kalau dia paling yogi tu ialahnya tawaf tu tak cukup tu, tak cukup keliling. Apabila dah ada bahu ni nak keluar padanya padanya tu ain Kaabah. Dah keluar pada ain Kaabah, keluar dah. Kita berjalan berarti mana pusingan kita tak cukup, tak bila tu.
Dia banyak orang tawah dia, tawah dia pusing. Jauh situ dia pusing lagi. Orang tolak belakang ni. Jangan buat gitunya. Ada. Tetap gitu. Buat itu kucuk-kucuk dah. Ada. Buat kucuk. Dah. Istilam. Kalau kita yang paling boleh, jangan pergi duduk dia. Paling pak gitu duduk dia. Lepas tu kita nak pergi pusing pula. Kita pergi. Balah bila cukup. Dah boleh, bila cukup. Kalau tidak, kita pusing bola tu baru bila. Ingat ni, bila tak cukup keliling je. Banyak kata nak buat tawah. Ni nak ngaji bak haji lah. Ada bak haji, bak tawah pula. Istilam. Jadi sini morak sini ihtilam. Dan sekurang-kurang masuk. Ihtilam itu 9 tahun genap masuk ke 10. Tu dia. Sekurang-kurang itu mana 9 tahun genap. Genap mana tahdid. Genap sini mana tahdid. Masuk 10. Mana masuk tahun ni ke 10. Tapi boleh Islam. Sini dia tanya genap. Sekurang-kurangnya adalah genap. Ini pendapat satu kaul ni. Kaul muktamad mazhab kita Syafi'i tak takriban. Kaul mazhab kita yang muktamadnya dalam kitab yang Anas sebut dan kitab lain lagi sebut. Bahasanya bukan maknanya genap. Takriban. Takriban malah lebih kurang. Kalau genap ni mana tahdid. Tak lebih tak kurang. Tu tahdid. Cakap ada had. Dah itu had. Tapi sebenarnya muktamad mazhab kita tak takriban. Kurang lebih. Kurang lebih apa? Kurang lebih mana? Tidak sapanya sekurang-kurang suci. Dah. Tidaknya lahnya sapanya sekurang-kurang suci. Maknanya ada berapa hari lagi? 14 hari lagi. 14 hari lagi baru masuknya 9 tahun. Ini tahun yang ke-8 dah. Tahun yang ke-8 adanya 2 minggu lagi cukup 9 tahun. Tiba-tiba keluar air mani. Tu ya. Bila-bila tengok gua mana ni? 14 hari lagi. Maka 14 hari itu tak sampai sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Tu dia. Sepatutnya maknanya bukan sekurang-kurang suci, sekurang-kurang mari haid dan sekali suci. Maknanya 16 hari lagi. Kalau ada 15 hari lagi atau 16 hari lagi, cukup umur 9 tahun. Cik tengok akunya ada. Cik tengok adanya 16 hari lagi baru cukupnya tu baru masuk tu tahun yang ke-9. Tiba-tiba keluar nampaknya tu dekat masalah. Bangun tengok pak duk kan ni. Buat apa ni kan ke? Dah, buat apa kerah-kerah ni? Buat apa air ke apa ni kerah-kerah ni? Ada. Maka tak ada air lain, air kecil tak ada kerah. Air wadi air mandi pun tak ada kerah. Air mandi tu, air mazi tak. Makanya tiba-tiba duk tidur 2 orang. Sebelah kitanya sain masalah. Saya janggut dah. Maknanya air itu adalah bukan air kita, bukan air budak tu. Air seandainya adalah bukan air budak tu. Amin ni masalahnya budak tafih. Tafih kecil-kecil ke? Umur 8 tahun lebih lagi duk. Lepas tu suruh duk sekali dengan bilik sekali. Bangun-bangun tengok kain dia seluar dia kan ada basah-basah. Ada, dia cek umur dia tak apa lagi. 16 hari lagi. 16 hari lagi baru cukupnya baru masuk 9 tahun. Makanya air mandi tadi adalah bukan air mandi dia, hanya air mandi orang lain. Ada air mandi dia, bukan. Ya kena adanya 13 hari lagi. Ataunya 10 hari lagi cukup 9 dah. Atau umur 9 tahun dah. 9 tahun cukup 9 tahun dah. Cukup 9 tahun dah hari ni. Masuk tahun yang ke-9. Tiba-tibanya bukan masuk tahun 9, maaf. Mana masuk tahun 10, mana 9 tahun takriban, bukan 8 tahun takriban, maaf tadi. Manalah itu 9 tahun takriban, maknanya ada seminggu lagi. Atau 10 hari lagi masuknya tahun ke-10. Masuk 10 tahun dah. Makanya itu air mani dia dah. Bangun tengok tak sah tak kata orang, hak dia dah. Dah. Maka dia hukum balik. Hukum balik mana 9 tahun takriban. Itu yang muktamad. Tapi sini tergenap. Genap mana tahdid. Ini pendapat dhaif lah, pendapat muktamad takriban. Sebab tu Abu Hanifah ada dihikayatkan bahasa Abu Hanifah boleh puasa. Abu Hanifah boleh puasa. Boleh puasa duk ngajar bab puasa, bab batal puasa. Duk ngajar bab perkara batal membatalkan puasa. Tiba-tiba ya, duk ngajar minum air sehari. Kita tanya Syekh, apa minum air tu adalah masuk air dalam rongga tu batal puasa. Kita aku tak balik lagi. Mana walaupun 9 tahun tapi tak
Balik lagi kerana air mani tak keluar. Hak ni masalah ihtilam, masalah keluar air mani. Bukan bermaknanya apabila 9 tahun tu keluar air mani dah. Tapi kalau budak lah ni boleh jadi sebab budak lah ni banyak makan ataupun ilahnya tengok video, tengok ni tengok tu cepat mari tu. Dulu ada lama. Dulu umur 9 tahun duk lanja lagi lah ni umur 7 tahun pandai malu dah. Dulu dah belah 10 tahun, 11, 12 duk lanja lagi tak main tak malu tak kan. Tak ada itu lagi masa budak-budak dulu. Dia tak tahu apa kan. Dan ni masalah Yahudi duk hajar macam-macam dah. Dok cecik yang hajar duk kucu, hajar duk perlu hajar panakas ni. Dok cecik umur 4 5 tahun panah dah. Yahudi hajar tengok. Hanya moya terkadang mana cukup 9 tahun. 9 sini segenap masuk 10 ya dah, masuk ke tahun ni ke-10. Maka alamat ini, alamat dua alamat ini bersekutu berkongsi. Ada belaka bang pada laki-laki dan perempuan. Apa ya bang adanya air mani. Ada pun ada air mani ke? Ada berlakunya padanya zaman Rasulullah tu. Hadis riwayat Muslim tu. Ada seorang sahabat tu, sahabiah tu tanya, "Ya Rasulullah, orang apa yang ada air mani ke?" Ada. Lepas tu ke Siti Aisyah itulah kata, orang puan ni mari buka ke aib ada itu orang puan ada orang lelaki ni malulah orang puan mah tanya aib mandi tu. Lepas tu Rasulullah jawab lah. Apabila aib mandi tu banyak alik puan, makanya anak tu banyak menunggu kepadanya lah puan tu. Kalau air mandi tu banyak alik lelaki, banyak anak tu nunggu ke lelaki. Tengok anak tu nunggu siapa banyak air mandi tu. Air mani tu kena pada kasih masa tu lah. Air mani puas mana capur setitik sama setitik, tapi masa dia keluar tu banyak ke sedikit. You kan jumlah dia keluar tu masa tu. Kalau keluar banyak, anak banyak nunggu ke tu lah. Habis kalau tu maknanya oleh orang lelaki pun ada air mani, orang perempuan pun ada air mani, tapi air mani perempuan tak serupa. Dan sebab air mani bagi tu jatuh. Air mani jatuh pacar. Amal puas tu dak. Dan dilebihkan pula mana ditambah pula. Dilebih pula jika ia perempuan tu. Lebih pula jika ia perempuan dengan haid. Jadi kan mana ditambah pula di atas lelaki. Gapo dia tanya jika ia badal perempuan. Kalau sekiranya ialah orang tu puas, tak boleh berada lebih tambah haid. Mana orang puan ada haid, orang lelaki tak ada haid. Sebab tu orang lelaki tak beranak. Lepas tu dia mau tubik berita katanya lelaki tu adanya tubik anak tu. Bohong ke? Ada, tu bohong aja. Tapi kuasa Allah boleh. Kalau tengok pada kuasa Allah boleh, tak mustahil. Mengadak. Ada mustahil bang. Tapi padanya lah akal kitanya boleh. Tuhan nak buat haid tu mana buat sebabnya. Kalau Tuhan tak tu dia. Tu kadang-kadang orang puan ni tak rajin mari haid. Tak keluar air mani lagi, tiba-tiba mengandung je. Puan apabila dia beranak, maka termasuk baligah. Sebab apa? Sebab kadang-kadangnya lahnya dia mandi. Ada cerita tu. Asal saya cerita dah, ada orang sebut cerita. Ada pak tu mandi dalam air kolam tu. Lepas tu keluar air mani. Lepas tu pak naik, anak tu mandi. Anak sekurang-kurangnya nak itu maknanya nebula. Nebula tu takluk tu. Nebula tu dengan 2 saat dengan mana serta. Dengan tu takluk 6 bulan tu. Kata 6 bulan tu dengan mana serta. Serta 2 saat. Serta 2 saat. Mula 2 saat mana 2 lahzah. Maknanya 2 saat mana 2 lahzah. 2 klik mata. 1 saat panggil saat tu masuk air mandi. Maknanya nebula cukup nebula. Kalau nebula nak tengok 2 lahzah pula. Lahzah pun lahzah air mandi capur air mandi laki puan tu. Maka air mandi laki puan tu berapa minit kita kata? Seminit atau 30 saat masalah. Dia nak masuk capur tu. Nak boleh kau masuk tu maknanya makin ada masa ke? 10 saat ke? Ada. Itu ke? Apa masuk itu? Masuk, kemudian lahzah beranak. Maka beranak tu ada secepat-cepat pun seminit 2 minit ke? Tu jari orang tu. Balik kira tu 2-3 jam. Ada. Tu berarti lahzahnya tu capur air mandi dan lahzah ada lahzah tu lahzah berarti 2 bulan lebih. Ni bulan lebih. Ni bulan lebih berapa minit tu. Dah kira dah.
Nak hukum kata dia balik beranak tu. Nak anak tu cukup ni boleh. Anak tu cukup ni boleh. Kerana apa? Kerana tak